Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Apa khabar semua? Saya nak mohon maaf sebab dah 3 minggu berturut-turut tak buat sebarang review kaunter-kaunter. Selalu saya buat setiap weekend. Tapi 3 minggu yang lepas memang saya tak berapa buat lah. Saya ada penyakit alahan. Asalnya week yang pertama tu sebenarnya saya spend time dengan family. Tapi kena penyakit lah pula, penyakit alahan, biji-biji semua seluruh badan. So saya tak dapat nak fokus langsung nak buat saham, memang tak dapat. Dan saya ada penyakit tonsil, bengkak tonsil ni pun masih ada lagi. Bengkak tu cumanya dah recover banyak lah. Sebelum ni saya nak telan makanan pun susah, sekarang dah boleh telan makanan, so kira okey lah. Cuma saya makan benda yang lembut-lembut lah. Kiranya saya kena jaga-jaga sikit dengan suara saya bercakap. So saya cakap slow-slow je lah. Saya bisik-bisik dekat mic ni serapat yang mungkin, supaya dengar dengan jelas. Alright, so kita teruskan dengan counter-counter yang mempunyai momentum pada hari Jumaat dan dijangkakan akan meneruskan momentum pada minggu yang akan datang. Tapi saya bagi disclaimer sikit, sebabkan global merah, so kita expect bursa pun samalah, bursa akan follow lah cuaca buruk lah. Dan dijangkakan September tu adalah September beruang lah, maksudnya pasaran tak berapa menarik, dijangkakan cuaca buruk. Dan sekiranya adanya PRU, mungkin kantor-kantor yang terlibat dengan politik lah yang akan menyerlah. So kita boleh kaji, tapi kena tengok situasi. Kalau market semua merah, still nak trade, fokus pada counter yang hijau sahaja dekat MTM. Market trade monitor tu kita boleh tengok yang volume masuk banyak-banyak hijau tu, lot besar-besar ataupun kekerapan orang beli counter tu sahaja, dengan buy rate yang acceptable. Buy rate yang acceptable within range 55, 65 okey lah. 70 tu okey lagi kalau saya rasa, bagi saya lah. Kalau dah 80 tu dikuatiri dia ada membuang sikit, dia akan jual dulu sikit. So kita takut terbeli pada harga yang mahal. Kalau buy rate yang within range 55 to 65 tu tak apa, okey. Itu salah satulah, kita tengok buy rate, tengok minat belian dan counter yang hijau sahaja. Katalah hari ni kita kaji counter Icon, EIB, SDS, CENGILD ni, Singapore, Holland, LGMS, Vinvest, JSB semua ni kita kaji. Lepas tu kita decide untuk beli counter-counter ni. Sedangkan pada keesokan hari ni, counter ni bukanlah yang menjadi counter trending. So kita tak boleh sebenarnya. Kita kena tengok keadaan juga. Kalau yang trending tu memang ada SGF trending, dance okey. Sebab yang ni kita kajian harian tau, daily. So pergerakan dia tu mungkin dalam seminggu. Adakah hari Isnin kita tak pasti, mungkin kan Selasa, Rabu. Kadang dia gerak, kita kaji hari Ahad weekend, dia gerak hari Rabu, esok dia tidur merah dulu. So kita tak tahu. Kalau dia teruskan pergerakan, kita kaji dulu, tengok betul dia naik, dan kita teruskan je lah. Bismillah, buat trading plan, macam mana kita nak EP kat mana, dekat cut loss kita kat mana. Yang penting stop loss tu kena ada, sebab kita kena fikir risiko rugi dulu, baru kita predict lah keuntungan kita nak berapa tu. Dan jangan lupa untuk pakai gun, untuk memudahkan kita buat trading plan. Okay, yang ni cara mudah lah. Saya ada set up dekat group. Tapi bayangkan kalau saya tak sihat, saya tak sihat macam minggu lepas tu, saya tak mampu nak buat update trading plan. So orang yang nak masuk beli jual ni macam mana, tak ada trading plan. So gunakanlah sumber-sumber yang percuma ni, macam dekat cakap.net ni, dia regan, kita boleh letak current price. Yang penting setiap kita punya belian, kita kena ada trading plan.
Okay, jangan beli kalau tak ada trading plan. Jangan beli kalau tak ada dalam fikiran kita untuk keluar. Untuk keluar kalau tak jadi tu. Dia tak boleh start floating merah semuanya. Kalau ada 10,000 tak masuk 3 kaunter float. 3 kaunter float merah. Tak boleh lah macam tu Okey. Okey, kita teruskan kita ambil kaunter yang agak, yang ni macam murah sangat. Kita pergi EIB contoh EIB. So macam biasa, apa yang ni saya dah pernah buat trading plan kita tak tepi dulu. Okay, first adalah macam ni sebab dia kaunter yang baru, stok baru, so dia tak ada kalau kita nak tengok weekly pun nak tengok apa sangat kan. Dia history dia tak banyak lagi, ini saja. Sekali kita within range sini ke sini saja. So kita kena ini cara buat trading plan lah. Dia ada 2-3 trading plan saya buat dia saja. So yang ni boleh abaikan, tapi cuma cara-cara tu kita nak buat tu boleh tengok sini lah. Macam tu lah cara nak buat trading plan. Okay, kita pergi pada daily. Kita nampak dia ada nak buat reversal. Kenapa kita cakap buat reversal? Okay, satu kita tengok dia paling laju adalah stoch stokastik dia laju dulu, leading indicator lah. Kalau kata kita tengok indi lah, berdasarkan indi dia lebih laju yang ni lah. Kalau based on candlestick dengan volume, volume price yang tu kata paling laju, yes. Kalau dia breakout dekat sini ada 255, kita boleh masuk. Maksudnya kat sini kita buat satu kotak. Nampak tak harga turun-turun, dia stop dekat sini. Nampak harga turun-turun, tiba-tiba dia ada stop dekat sini. Ada doji ke butterfly, saya pun dah lupa nama-nama ni budak-budak ni. Selalu saya refer je, tak letak kat sebelah nama-nama candle tu. Maksudnya candle-candle ni adalah candle-candle yang indecision, yang jenis doji ke apa ni. Saya lupa nama dia. Sekejap candlestick pattern. Candlestick pattern. Jenis-jenis doji. Kita slow kali ni kita slow sebab saya kena hati-hati dengan saya punya vokal. Dragonfly doji. Okay, so this one is dragonfly doji. Kalau ada keluar doji, tak kisahlah doji apa pun. Yang ni dragonfly. Dia adalah tanda-tanda dia nak, mungkin ada tanda-tanda dia nak buat reversal, ataupun dia sebenarnya satu stopper dan dia belum buat decision. So untuk confirmation kita perlukan satu candle yang bullish makan candle sebelum. So contohlah dia turun dan candle seterusnya pun macam ni juga. Dan kita perlukan, kita buatlah rangingnya di paling bawah, paling atas candle tu dia perlu breakout area sini lah. Okay, tapi kita ada auto gun. Kalau siapa yang beli indicator GBS, dia ada automatic gun ni kan. So kita tahu dekat 25 ni ada resistance. So better lah kita beli pada breakout resistance gun. Kenapa beli pada breakout? Sebab kita perlukan confirmation dia betul-betul dah nak naik. Okay, kalau kita beli kat sini, kita nampak macam dia dah buat support kat sini. Kenapa tak beli kat sini? Boleh beli kat sini, tapi kena letak satu stop juga. Stop loss kita kat mana? Okay, kalau kat sini kita sebagai RBS, resistance bekas support, kita dah beli kat breakout sini, kita tahu sini support, so kita tahu 2-3 bit daripada harga ni untuk kita keluar. Contoh itu paling dekat lah untuk kita keluar 2-3 bit saja untuk intraday lah. Tapi kalau orang yang nak swing, dia tak 2-3 bit 5% dan paling tinggi 10% kerugian yang dia sanggup tangguh lah. 10% ataupun boleh letak dekat sini lah, dekat mana dia stopper, dia start reverse paling bawah dekat sini kan, dia start reverse. So sini ada kita punya last lah, dia boleh turun. So kita tak bawah sikit, mungkin 230. Itu untuk orang yang nak swing lah. Kalau orang yang intraday, dia tak maksimum seharian mungkin 5% sanggup rugi, ataupun 2-3 bit saja. Selalunya main cepat 3 bit tu. Kalau dia dah masuk sharp dekat sini, dia percaya. Selalu kehadiran dia mesti, kalau breakout tu mesti dengan volume. Sekarang kita, mana saya punya volume hilang,
volume ketam. Oh, ada kat bawah tu. Volume ni letakkan sekali dia punya moving average. Letak color nak bagi nampak sikit. Ni kalau volume yang ni, nampak tak volume bawah ni, kalau dia mengatasi yang sebelum, then the breakout kira solid lah, breakout yang solid. Ini breakout dia ada volume, tapi volume dia tak cukup kuat, tak padu macam yang ni. Kalau dia volume yang padu, insyaAllah lah pergerakan dia akan stable lah untuk naik lagi. Sekarang tak cukup kuat ni, dia perlukan esok untuk confirmation. So macam mana kita nak tengok esok pula? Ambil candle yang 2 hours. Ini saya belajar daripada Jat Trader. Dia ambil 2 hours. Kenapa 2 hours? Sebab satu candle tu kita nak tengok 1 hour yang dia dah close. Contoh pukul 4 hingga pukul 5 satu candle. Okay. So kita nak beli ni, dia ada timing dia. Kalau kita beli pada pukul 9, itu more to scalper dan juga rempit. Sebab pukul 9 sampai pukul 10 very volatile. Very volatile tu harga dia bergerak dengan sangat rancak lah. Kalau betul dia nak naik, dia naik, tak bye-bye lah. Dia tak tunggu kita dah. Dia tak sempat nak plan sangat dah. So yang tu adalah untuk rempit ni untuk orang yang tangan sotong lah. Dia nampak breakout terus dia masuk, 2-3 bit untung dia keluar. Orang rempit dia tak aim banyak. Kecuali kan katakan dia dah untung 3 bit dan dia tengok dalam masa sama dia laju dia pergi buka chart 30 minutes ke 50 minutes ke, tak kisahlah. Dia buka chart, dia tengok okey, memang betul tu nak reversal, nak naik ke atas. So dia boleh pasang trailing stop. Dia boleh pasang trailing stop right je trend tu selagi tak patah. Macam mana maksud trend tak patah? Kalau yang pakai indikator GBS rate detail ni, yang selagi ribbon ni hijau ni, biarlah sampai kat sini dia merah keluar. Ini merah memang tak boleh beli, dah start nak hijau nanti baru boleh beli. Okay, macam sekarang ni tak ada hijau lagi lah untuk 2 hours. Okay, 2 hours memerlukan confirmation pada pukul 9 hingga 10. Maksudnya kan tak mampu nak beli lagi pada pukul 9-10 tu. Sebab kita nak tengok betul ke dia nak naik, perlukan satu candle tutup dulu. Maksudnya candle ni kena naik di atas candle hari Jumaat. Alright, faham tak? Hari ni candle hari Jumaat kan. So esok Isnin dia kena naik candle tu, bullish tu di atas ni. Then okay, consider dia dah nak buat reversal naik ke atas. Okay, dia nak ada petanda kat sini 7 dah cross out 21. Okay, which is petanda nak naik dah ada satu dekat 2 hours. Okay, stoch biru naik atas merah Alright, positif RSI positif atas 50, ADX atas 20 kuat. So kalau kita tengok ni, sebenarnya kita expect esok pagi-pagi tu sejam ke 2 jam yang pertama ada kenaikan yang mampu berlaku. Tapi disebabkan market yang tak cantik kat global, kita takut dia tak menjadi. So far based on chart, dia saya consider as cantik. Dia perlu breakout sahaja. Ni ada line tag dia dekat 270. Sekiranya harga open di atas 270 dengan volume, maksudnya ada minat belian, pakat-pakat beli pada pukul 9 tu, Bismillahirrahmanirrahim, boleh cuba masuk, letak terus. Okay, kalau sini kan dia punya bullish kat sini kan, kita boleh letak 250 tu sebagai support kita. Candle ni support bawah dekat sini kan, jangan bocor 250. So boleh letak mungkin 240, 245. Terpulang saya tak boleh nak kata betul atau tidak. Ini terpulang pada kajian masing-masing. Kalau kat sini dia kata support dia 24 sen lah, jangan bosor. Jangan bocor 24 sen. Alright, collection area sekarang lah 25 sampai 26, sorry. Sekarang 27 dah. Alright, collection area 25 sen 26 tu boleh collect. Alright, resistance yang tengah ada sekarang ni 27 sen. So kena breakout dulu. Once dia breakout 27 sen, expectation dia akan pergi cari 305.
Itu sesuai lah untuk orang yang short term, maksudnya dia target 30 sen. Okey, kalau orang yang intraday, yang rempit lah, yang scalper, intraday mungkin dia akan cuba tunggu sampai petang kan, baru dia berjual. Selagi belum rugi, maksudnya selagi belum kena cut loss ataupun kalau dia tengah untung, selagi tak kena stop loss dia kan dia follow dia selalu akan hold sampai seharian lah. Selagi counter cantik je, trending je, tak perlu jual lagi. Okay, counter ada momentum, orang duk beli, nak buat apa, nak jual kan. Kita jual bila orang dah start nak menjual. Itu untuk intraday lah. Tapi kalau scalper, dia tak fikir panjang dah, dia dah untung dia ambil. Ataupun si money take money, contoh dia masuk 10,000, pada masa tu dia dah untung 300, dia keluar je lah. Okay, dia ada target dia, asalkan untung je. Kalau orang intraday lain sikit, sebab dia sanggup hold lama sikit, seharian dia boleh tunggu. Katalah dia beli pukul 9, counter tu ada momentum, orang keep on buying. Contoh dia beli pada harga esok buka 275 contoh so dia beli je. Then harga bergerak pergi 28 sen, harga bergerak pergi 285, orang still duk beli cantik. Lepas tu harga pergi 29 sen, still cantik. Orang yang SMTM dah keluar, dia tak keluar lagi 290, lepas tu dia pasang trailing stock. Dia pasang trailing stock. Contohlah dia follow dekat 275, dia masuk kan, dekat harga masuk dia belum untung lagi lah. Lepas tu dia follow lagi sampai ke petang, sampai nampak reversal nak turun ke bawah lah, sampai nampak trend patah. Yang tu kena tengok TF kecil. TF 2 hours ni hanya valid untuk permulaan sahaja. Okay, permulaan sahaja, sebab kita nak tengok candle reversal, dia adakah naik di atas harga sebelum hari Jumaat yang tutup tu lah. Kalau kita tengok pada hari Selasa, Isnin tutup pukul 4.5 tu ada satu candle, contoh sini, pukul 9.10 kena ada satu candle lagi naik. Sebab tu lah kena guna 2 hours tu, nak nampak 2 candle. Okay, 1 hour pun okey, 1 hour pun okey. Okay, cumanya saya sebab saya baru belajar dengan DAT tu, dia guna 2 hours, so terpulang lah. Sebenarnya kalau 1 hour pun dah nampak direction, then guna 1 hours lah. Ramai je orang guna 1 hours. Okay, kalau nak rempit, kena tengok time frame lebih kecil lah, 5 minit, 15 minit, lebih cepat. Sebab apa? Okay, contoh alright, yang ni yang tadi kita punya ranging. Okay, saya pasang intraday. Intraday kita nak tengok traffic light merah kena cross up kuning, dan sekarang dia buat traffic light cun. Sepatutnya terus bismillah kat sini masuk Contoh dia adalah macam ni. Macam mana orang main intraday kita 1 hour lama sangat. Kita 50 minit atau 50 minit lah kita main 50 minit. Alright, contoh kita semuanya first kena tengok counter tu dekat daily. Kalau dia counter yang ada history dah lama, kita tengok daripada weekly. Untuk kajian weekend tengok weekly dulu. Tapi kalau counter EIB yang baru ni, dia hanya ada history daily saja. So kita tengok daily nampak reversal, dan kita pergi cari kat 50 minit ada peluang nak masuk tak. Kita tengok masa dia turun tu, bila dia cross up, cari peluang masuk. Okay, cari peluang masuk bila dia cross up, merah cross up kuning. Okay, lepas tu dan dia buat traffic light merah kuning hijau ni. Right saja, right yang ni intraday intraday. Kalau orang yang SMTM dah kena keluar lah, dah untung keluar je lah. Intraday selagi tak patah, kita ada 2 pilihan, sama ada nak tunggu merah cross balik bawah kuning baru jual, ataupun mana-mana lah, rasa bocor kuning nak jual, ataupun rasa bocor, harga bocor hijau pun nak jual, terpulang. Tengok ni jatuh kan, kat sini pun dah jatuh. Ataupun nak tunggu merah cross kuning pun tak apa, itu dah bye-bye lah. Saya tak pasang yang sell sebab saya nak tengok dia time mana nak masuk Sell boleh pasang lah. Kalau kita nak jual lah, tekan jual. So dia bagi suggestion jual dekat mana. Ini suggestion. Allah, ke mana hilangnya saya punya jual. Okay, ni suggestion jual, ni suggestion jual, ni suggestion jual. Right, 50 minit. Kalau uptrend dia senang nak nampak.
Kalau counter sideways dia akan beli jual macam ni, beli jual. Dia valid once nampak reversal up, ada buy, okey, tunggu sell. Boleh guna buy and sell signal. Ataupun bila traffic light nampak dah nak turun ke bawah, nak terbalik dia. Ni dia mendongak ke atas, ni dia betul? Nampak dia macam ular nak ke bawah tu, panggil apa? Mendongak dan menunduk. Yes, menunduk ke bawah. Pasal nampak pula dia nak cross, kena keluar lah. Okay, katakan orang yang SMTM ataupun scalper, mungkin dia 2-3 bit, untung je 102, dia terus keluar. Orang yang intraday dia tengok trend, selagi tak patah, dia maintain. Okay, merah belum cross up kuning, dia tak jual lagi. Macam sekarang, okay, yang tu kita tengok history. So kita kembali kepada yang semasa. Pada keadaan semasa, sekarang ni beli, kalau ikutkan dia dah start cross up buat traffic light area 255 ni. So kita dah beli dan dia tak patah lagi. Okay, dia ada lagi satu kekuatan dia, iaitu harga sedang bermain dekat SMA 200, which is SMA 200 adalah pertukaran trend yang paling padu lah. SMA 200 tu adalah 200 resistant 200 candle sebelum. Sudah 200 candle sebelum untuk 15 minit dia dah berjaya dekat 270 ni. Dia kena stable di atas ni, insya-Allah dia akan naik. Insya-Allah dia akan naik. So far counter yang saya cari SMA 200 dekat 50 minit memberasakan dia buat kenaikan yang agak ni lah, banyak bit lah juga boleh dapat kalau kita beli ngam-ngam kat sini. Alright. Dia macam ni, paling kata teruk, paling busuk kena tunggu seminggu. Sebaik-baik mungkin tu adalah hari ini juga gerak, paling kurang esok gerak macam tu. Kalau dia dah tak nampak bergerak pun, abaikan counter ni, pergi cari counter lain. Kita nak counter yang ada momentum. Counter yang ada volume dan minat belian, orang beli. Counter tu orang tak ada orang beli, macam mana harga nak gerak? Faham tak? Kalau tak ada orang beli, harga tak akan gerak. Dia tak akan jadi magic, dia gerak sendiri. Sebab tu kita perlu tengok juga, walaupun kita nampak dekat chart sekarang ni memang cantik, adakah orang akan beli esok tu? Kalau orang tak beli, jangan carilah duk paksa juga nak beli EIB. No, kita beli EIB ni, kita beli sekiranya esok pagi ada orang beli, masuk volume yang banyak-banyak, bismillah. Dengan letakkan 270 ni SMA 200 sebagai support kita, dan boleh buat cut loss. Contoh sini ada satu Morobozu. So kalau kita mungkin buat dekat Morobozu ni untuk 50 minit, harga 25 bawah sikit, 250, bawah 50. Ataupun siapa yang intraday, tunggulah sampai yang merah ni cross up, cross down. Ni dia dah cross up ni, bagus lah, cantik, boleh beli. Dia dah cross ke bawah macam ni, macam ni, cross ke bawah, kena jual lah. Tunggu sampai dia cross jual. Ataupun dia menunduk, nampak dia menunduk ni, mendongak, dia start nak menunduk, nak buat reversal ke turun ke bawah, jual. Untuk intraday. Yang swing lain cerita. Swing kena tengok daily, ada peluang lagi, biarlah dulu. Swing lain. Kalau yang intraday ataupun short term, sehari dua ataupun maksimum dalam seminggu, tengok 50 minit ni, selagi tak bocor dia punya trend, right sajalah. Okay, merah kuning hijau ni duk cantik, right saja. Okay, so far ni kita tengok dia menarik. EIB memang menarik. Kalau ikutkan buy signal tu, memang buy signal dah lah, boleh masuk dah lah. Cuma volume kita tak tahu orang beli ke tak esok. Kalau orang tak beli, tak boleh nak paksa. Cantik lah macam mana pun chart, tak ada minat belian, tak akan gerak. Orang tak beli, tak akan gerak. Tengok esok ada orang masuk beli tak. Kalau ada orang masuk, boleh bismillah dengan pasang stop loss. Secara kalau kata tak tahu sangat, katalah esok harga naik, current price isi katalah esok harga naik 275 dia open contoh. So kita punya stop loss 265 ada saja saya untuk intraday. Dekat je lah 275, stop loss 265.
Kalau kita rasa kita mampu tanggung risiko rugi yang lebih besar, kita cut loss lah bila jatuh support dekat bawah 25 sen baru kita. Kalau dia masih bertahan kat 25 sen, biar dulu. Kalau dia bocor 25 sen, dia pergi 245, 240 baru cut loss. Okey. Itu terpulang pada risiko sanggup tanggung. Kalau tak sanggup nak rugi banyak-banyak, then boleh follow dia. Stop loss dia dekat 265. Masuk 275, stop loss 265. Ikut kepada kita punya risiko kita sanggup tanggung berapa. Boleh? Okey. AIB dah. AIB dah. Counter apa? Sebab saya tak tengok, saya pun tak tahu nak expect. Teknologi saya rasa elakkan. Kenapa? Sebab dia get down kan, global. Kalau orang kilang mungkin minyak tak ada tak termasuk pula minyak ke apa ni orang kata komoditi ke kan. Sebab kadang-kadang bila semua market merah, yang budak-budak tu naik, dia terbalik sikit. Selalu macam minyak ke komoditi lah, sawit apa benda lah tu, dia bergerak terbalik sikit. Kalau orang lain semua tidur lah, kita tengok dulu esok. Tak berani nak cakap. Okey, Senfong 15 minit jual maksudnya esok pagi tak berapa cantik. Kita pergi tengok daily untuk swing. Alright. Dia kalau ikut nak swing ni, dia tak ada history. Macam tadi juga. Tapi at least AIB panjang sikit. Yang ni nampak dia dah start nak reversal, tapi dia main kat resistance dan tak berjaya lepas pun 77 sen tu. Kalau dia duduk elok atas 77 sen tu candle dia, tengok candle 2 hours 2 hours dia pergi tidur atas 77 sen tu Dia naik, lepas tu dia tutup, dia pergi tidur atas ni. Kalau dia bocor, sadaqallah lah. Sebab 50 minit pun tak cantik. Senfong kita abaikan lah. STS dia, saya rasa kalau market merah, orang fokus pada counter goreng. Dia ada nantilah geng-geng goreng operator nak goreng kan. 52 weeks high. Kalau dah orange ni, dah sampai 52 weeks high. Okey, dia dah break up. Selalunya counter yang melepasi 52 weeks high nak pula pada hari Jumaat, dia ada Friday rules. Dia akan bergerak gerak bebas penerbangan bebas. Pergilah sejauh mana pun. Sepatutnya macam tu lah kalau market cantik. Tapi market tak cantik. So far kalau dia dah break up yang 52 week high, all time high, dia sebenarnya tak ada apa dah resistance dia. Dia boleh pergi sesuka-suka hati dia lah. Okey, daily kalau ikutkan, kita tengok. Saya rasa volume saya dah termasuk. Patutlah tadi saya cari volume, tak ada. Volume saya dah masuk dalam ni Kenapa volume duduk bawah ni? Alamak. Volume saya dah termasuk dekat bahagian stok. Ini volume tau. Tak apalah. Okay. Ini adalah volume. So kita tengok volume dia kuat lah. Orang memang ada minat beli yang pada hari Jumaat. Lepas tu stosh pula, dari segi stosh, merah cross up. Biru cross up merah, which is petanda naik. Sangat cantik. Kalau ikut yang ni pun hijau, so dia adalah bullish lah. Ini adalah RSI. So RSI menaik rongak juga. Semua cantik. RSI within range lagi. Kalau kata dah 70 ke atas, 75, dah terlampau tinggi tu, kita bye-bye-kan dia lah. Sekarang ni still okay, acceptable lagi. Momentum sangat kuat, volume sangat kuat. Volume mengatasi volume sebelum. Dan ikutkan dia break up 52 week high, sebenarnya tak ada halangan. Dia boleh pergi sejauh mana yang dia nak pergi. Saya suka juga counter 52 weeks high ni. Kalau tahun lepas memang saya main counter 52 weeks high. Sebab apa, dia tak ada rintangan. So cumanya kita tak ada. Kalau ada rintangan, kita boleh letak target. Contoh
Contoh dia breakout 46 sen, kita beli agak-agak TP 495, 1 bit bawah resistance. Kalau dia tak ada resistance apa-apa, contoh yang ni sekarang masih ada. Kalau dia tak ada apa-apa resistance, kita kena pasang trailing stop je lah, follow je. Maksudnya follow je ni kan. Selagi dia tak bocor, ataupun kalau guna intraday yang lagi satu, dia ada BWAP, line BWAP. BWAP tu adalah purata volume, BWAP weight average saya pun dia macam average volume price, harga lah, harga average untuk hari tu. Intraday memang kena pakai BWAP. Intraday kena tengok BWAP Kalau dekat market depth tu, kita punya market depth semua tu dekat trade detail memang ada BWAP. So tengok harga mestilah di atas BWAP. Harga semasa mestilah di atas BWAP. Okey. Nak masuk pula, kalau kita baru saja breakout kat atas BWAP dengan nampak traffic light merah cross out kuning dan di atas BWAP, baru ngam-ngam atas BWAP, dan boleh bismillah masuk. Paling lewat adalah 3 bit di atas BWAP untuk kita masuk. Kalau dah jauh sangat daripada BWAP, takut dia akan mari balik kat BWAP. Kita baru nak masuk, dia undur balik. Faham Contoh pada market depth kita, harga semasa contoh harga sekarang adalah 480. Katalah kita punya BWAP berada pada 475, which is ngam-ngam so kita boleh beli terus. Contoh. Tetapi sekiranya harga dah naik esok, katalah harga terus pergi 50 sen, BWAP kita berada pada harga 475, dia agak jauh dah kan. Nak pula ada orang yang pada pukul 10 lebih dia baru sedar SDS orang duk beli, dan pada masa tu BWAP dia adalah 475. Katalah BWAP dia 475, harga semasa 510, jangan masuk. Sebab harga dah jauh daripada BWAP. Harga dah naik 5-6 bit daripada BWAP, jangan. Sebab selalunya dia akan menghampiri semula BWAP, dia akan pergi cari balik BWAP. Peluang kita nak masuk adalah, kalau kata kita dah terlepas, tunggu dia balik kepada BWAP. Kalau nampak dia stable, harga masih berada stable di atas BWAP, dan boleh bismillah. Dengan tengok ada volume belian masih ada, masih ada minat orang nak beli, dan boleh bismillah lah. Kita masuk kali kedua lah. Kita terlepas trade pertama pada pukul 9.10 tu very volatile, selalunya orang payah nak masuk. Ada trade yang kedua pukul 10.30 macam tu, bila orang dah start jual dan orang start membeli semula. Itu kita cari peluang. Okey, kadang terlepas trend yang pertama. Trend pertama sangat laju sangat laju. Dia umpama macam ni, naik flight terus pacak macam tu terus naik macam tu tapi bila dia dekat atas awan, dia macam stable je dia macam stable. Okey, masa tu lah kita tengok adakah dia akan pergi mendarat, nak junam, ataupun sebenarnya dia nak terbang lebih tinggi. So kita cari peluang tu, kita boleh tengok orang start menjual, adakah merah dah cross ke bawah kuning, so orang dah start menjual. Adakah pada ketika itu RSI dah terlampau tinggi, contoh RSI dah 80, harga nak duk naik nampak cantik, tapi RSI duk naik juga. RSI pergi 80-90, dah overbought, terlebih belian. So lepas terlebih belian akan jadi jualan. Kena hati-hati tengok RSI juga. Okay, so far saya kata bagi saya dia, sebab dia baru saja breakout, bagi saya dia cantik, dia tak ada rintangan sangat lagi. Dan dia Friday rules dia Friday rules, dia breakout, dan hari Jumaat pula tu. Tapi masalah masalah indeksnya tak cantik. Kalau kita indeks cantik, EIB boleh masuk, SDS boleh masuk, faham tak? Sebab kajian nampak dia ciri-ciri konten yang menarik. Tapi kalau indeks buruk, hang cantik macam mana pun tak jadi, kajian kita tak jadi. Kalau saya dari segi perubahan pula, dari segi dia punya range, kalau within 2 to 10 tu acceptable, cantik lah tu. Okay, perubahan dia 2 hingga ke 10 tu cantik lagi. Kalau over sangat, ni tak ada yang over. Okay, fine. Kalau kata dia 12-13% kenaikan, kita takut dia akan
berlakunya take profit. Kalau dah naik terlampau banyak, selalunya orang akan ambil untung lah. Ya, pertama-tama kalau kata market esok merah, orang yang dah untung hari Jumaat, dia nampak dah bergabra, nampak orang duk jual, dia akan jual. Dia akan ambil berapa yang dia untung. Contoh dia masuk banyak. Contoh dia masuk 500,000. Dan dia tengok untung, kata dia tengok untung 70,000 katakanlah dia tengok untung 70,000. Lepas tu dia tengok pada pagi esok indeks merah dan dia tengah rugi 10,000. Dan orang tetap tak jual. Dia akan ambil lah untung 60-50,000 dia tu. So kita akan nampak jualan kau-kau sebab semua orang pakai jual. Okey. Bila orang yang besar-besar ni dah jual, memang orang bilis yang kecil-kecil masuk 1,200 ni janganlah duk mimpi counter tu nak naik. Kita yang modal tak berapa banyak, selamatkanlah diri kita dulu. Okey? Jangan kena makan. Habislah modal kita nanti. Okey? Sebab macam mana nak cakap? Dia nampak traffic light cantik. Walaupun kita nak prediction dia akan naik, tapi tak apa yang berlaku tak semestinya macam tu. Sebab kita kaji ni keberangkalian saja. Kalau kita tengok 15 minit, ada tak ciri-ciri orang nak membuang? Belum ada. Dia masih traffic light. Merah belum nampak menunduk, belum nak cross ke bawah. Stosh ada nampak menunduk. RSI agak tinggi. Okey, so pagi mungkin jual dulu dan ada collection yang pukul 10, mungkin juga kita tengok esok. Dia kalau kita nampak overall dia counter cantik, kita nak masuk cari peluang dekat time frame kecil. Cari peluang orang jual turun biar dulu, bila cross up balik baru masuk dengan berpandukan time frame daily dan weekly cantik. Faham tak? Saya ulang contohlah, kita belum masuk counter tu, nak masuk sekarang sangat takut. Nampak macam bullish yang Gafin ni naik jauh sangat, 46 sen dah pergi sampai 480. Seram nak masuk. Okey, contoh kita sangat takut nak masuk, kita tak tahu kat mana nak masuk. Kita tengok time frame kecil. Okey, cara dia tengok time frame kecil sebab kita tak masuk lagi. Time frame kecil, tengok adakah dia ada peluang untuk turun. Dekat sini tak ada peluang, belum nampak dia nak turun. Stosh ada nampak kebarangkalian boleh turun. Sebab apa? Biru cross bawah merah. Kedua, RSI dia menunjukkan dia overbought. Dia dah masuk ke ciri-ciri overbought. Walaupun bukanlah 80 ataupun 90, tapi 70 tu dah ke arah hati-hati, berhati-hati. So ada kebarangkalian untuk berlakunya jualan. Okey, bila orang dah jual dan semua ni dah cross ke bawah, bukan masa tu untuk kita sahur, bukan. Andai kata dia turun sampai support 46 sen sekalipun, okey, support 46 sen kita kata kuat sebagai support gun, bukan masa untuk kita sahur. Andai kata dia jatuh sampai 45 sen sekalipun, which is SMA 200, yang kata kuat sangat tu, okey, yang kata kuat sangat, sepatutnya dia boleh rebound. Bukan bermakna kita boleh sahur dekat sini. Okey, cara nak sahur adalah bila dia turun biar dahulu. Okey, selalunya dia akan ada satu candle yang macam saya tunjuk tadilah, doji ke apa ke, dia turun merah tu dia akan ada satu stopper. Selalunya macam itulah. Contoh this one okey, dia cross ke bawah, kita biar, jangan sahur dan dia bagi merah. Jangan sahur. Okey, then dia ada satu bullish candle, nampak stopper lah daripada merah-merah ada satu stopper. Kita tengok next candle. Okey, nampak dia pun main dindong, dia buat satu, kita tahu dia buat situ support. Dia main-main, dia tak nak turun daripada situ dah. Okey, kita tahu situ satu support. Next, apa yang perlu kita nantikan adalah breakout. Dia tahu dia main ranging kat sini, turun kat sini. Ini yang paling tinggi dia pergi, dia turun balik bawah. Ini tinggi dia pergi, dia turun balik bawah. Yang ni this one, nampak dia breakout, dia pergi test SMA 200, dia turun balik sampai ke bawah. Pada masa ni, okay, ada orang yang masuk based on breakout candle, dia akan beli. Risiko dia adalah dekat sini,
dia akan buat stop loss beberapa bit bawah dia punya reversal ni. Dia turun, dia stop dekat sini, dia start nak reversal. So sini paling bawah dia. Kalau dia bocor 2-3 bit bawah ni, dia akan cut loss. Itu orang yang main candle. Tapi orang yang main cross up okey, satu adalah breakout candle tapi dia patah balik. Orang yang main cross up dia dekat sini. Dekat sini. Merah cross up, kuning. Tengok adakah breakout berlaku dan dia naik di atas kotak. Okey, then sini ada buy. Then you buy sini kan. Contoh you buy kat situ. Okey. You buy kat situ, tengok the next day dia naiklah sikit 2-3 bit. Tengok apa yang berlaku. Kalau tak ada volume yang kuat tengok kalau volume tak mengatasi moving average dia yang sebelum, apa yang berlaku? Dia turun balik. Tapi dia turun kali ni, dia tak sentuh dah. Once kat sini dia tak sentuh dah kat sini. Sebelum ni kalau kita beli based on candle ni, dia turun balik kan. This one dia buat kira higher low lah. Ini low, ni higher low, high sikit. So dia teruskan lagi. Walaupun dindong dia tak turun bawah daripada sini. Dia turun. Ni dia buat higher low lagi atas lah. Okey, lagi cantik bila mana semua dah start cross up. Okey. Contoh yang ni traffic light dah start nampak nak buat traffic light naik, ni dia turun kena jual. Dia masih dalam keadaan sideways lagi, walaupun sini dah pecah, dia ada buat satu sideways yang kat atas pula. Sideways yang kedua. Okey. So ini akan jadi dia punya low, ni bidder, ni dia punya high. Sideways yang kedua ranging ini kotak ranging. Kotak ranging tu dia naik turun dalam tu. So apa yang kita boleh nampak sini, satu adalah line traffic light merah kuning hijau. Seterusnya kita nampak SMA 200. Ini adalah SMA 200 purple. Masa kita nampak ini apa? Okey, line yang orange. Line yang orange kita boleh tengok line orange kalau nak kepastian semula. Sorry, saya pergi tengok intraday. Okey, pergi tengok kat sini. Okey, line orange adalah 50. Okey, kalau kita nak pasang EMA 100, yang ni color boleh tukar gitu. Kalau kita suka color apa, okey, kat sini saya punya 50 yang orange, ini yang warna macam hijau lumut ni 100, ini 200. Okey, so kita nampak kalau katalah traffic light ni cross up above ketiga-tiga 50, 100 dan 200, memang nampak dia pergi jauh ni. Nampak dia memang terus uptrend. 20 cross up 50 penentuan selalu orang swing. Selalu orang swing dia ambil 20 cross up 50. Okey. Kalau dia nak lagi selamat, counter dia berada di atas 100 dan 200. Petanda uptrend. 100 200 tu petanda uptrend yang lama. Uptrend yang swing long. Kalau 15 minit ni maksudnya dia dapat boleh pergi berminggu lah. Kalau kita main yang ni SMA 200 dan 100. Okey. So dekat sini hanya ada satu peluang saja, hanyalah menggunakan traffic light. Traffic light tu yang mudah-mudah lah 5, 10, 20 macam tu saja. Tapi kalau kita pergi kepada 50 dan 100 dan 200, dia adalah uptrend yang kuat. So bila dia dah breakout dan buat cross up ke tiga-tiga ni 50, 100, 200, tengok dia pergi jauh mana. Okey. Kalau macam ni yang berlaku macam ni, siapa dapat pick up harga dekat cross up berlaku kat semua jenis EMA dan SMA 200, bismillah dan try hold. Okey, try hold. Sebab selalunya dia boleh pergi sejauh alam. Sejauh alam. Sekarang ni hanyalah untuk kita cari re-entry saja. Okey. Orang yang dah beli awal tak perlu nak keluar pun sebab dia dah beli kat sini lagi. Sekarang masih uptrend atas 100, atas 200, atas 100, atas 50, atas 20. Traffic light semua cantik. SGS overall memang semua cantik uptrend. Cuma kalau orang nak re-entry, selalunya dia akan cari dekat mana. Bila dia turun tu, biar dulu dia reverse balik. Contoh macam ni, dia turun, biar dia reverse balik, masuk. Dia turun, biar dia reverse balik, cross up balik, masuk. Tapi tengoklah volume sama, ada tak volume macam ni. Volume mengatasi ni, volume yang sebelumnya ni. Dia pecah line ni lah.
baru kita consider untuk beli. Dan tengok yang lain, selain tu kita boleh tengok bila dia turun, dia akan stosh pun akan turun juga. Biru akan turun bawah, merah. Okey, bila masa nak beli tu, bila biru cross up balik atas merah, selalunya di atas 20. Baru dia nampak dia adalah reversal yang valid. Sini tengok ke atas baru kita buy. Okey. Ketiga, selalu saya suka tengok kolam. Kalau ada kolam, stosh pun cross up, atas pun cross up, bismillah. Okey. Kalau ada kolam tu maksudnya orang dah jual dah banyak dah, orang dah start collect balik dah. Nah, fast accumulation lah tu. Recollect. Macam ni belum berlaku tak ada sebarang kolam pun. Tak ada lah fasa untuk collect lagi untuk orang yang baru nak masuk. Orang yang nak baru masuk, dia dah terlepas peluang lah sebenarnya. Dia nak masuk kena tunggu orang jual dulu, buat reversal balik baru boleh masuk. Kecuali yang tangan sotong. Yang tangan sotong, contoh dia nampak orang ada still minat untuk membeli counter ni, dan tengok traffic light, dia pun bismillah. Satu sekali elok dia masuk, dia bersilang ke bawah dan dia terpaksa keluar lah. Tapi anda katalah dia bismillah, dia masuk dan traffic light terus dia still untung. Tapi dia punya risiko sangat tinggi lah. Sebab dia beli waktu yang sekarang tengah tinggi lah. Okay. Yang ni terpulang pada risiko masing-masing. Okay. Ada orang tunggu dia jual dulu. Kalau kata kat 15 minit langsung tak nampak, boleh pergi kecil lagi. Ada tak peluang dia nak turun. Okey, sini nampak ada satu selling. Okey, ni nampak dia nak turun ke bawah. Mungkin dia boleh sauk bila yang 5 minit ni cross up balik. Okey, itu paling yang orang teringin sangat nak beli SGS lah. Dia tak nampak counter lain, dia nampak SDS saja. Dan itu adalah satu peluang juga. Alright. Saya dah penat dah cakap. Macam mana? Baru 2 counter. Saya sakit tekak sebenarnya. Saya kena minum air sat. Tonsil tu bengkak. Dia jadi masalah nak. Walaupun suara ada, dia still sakit. Okay. Kita nak pilih counter apa? Saya masalah kan, saya mesti takut pengangkutan boleh tak? Agak-agak counter apa yang tak terefek dengan indeks merah Sebab kita expect esok indeks merah. Counter apa yang bila indeks merah dia still boleh lawan arus? Satu volume saya boleh masuk kat sini pula. Okay, saya nak ajar. Okay, ajar, minta maaf macam pandai sangat nak ajar orang. Saya nak berkongsi. Kalau kita nak beli, nak swing, tengok weekly. Ini sebenarnya saya duk bagi tahu dulu lagi. Adakah weekly ni kita boleh ambil dah counter ni? Sila jawab. Adakah counter ni dekat weekly kita dah boleh ambil counter ni? Adakah dia ciri-ciri reversal? Adakah dia ciri-ciri uptrend? 2 sebab je kita masuk counter tu. 1, dia ada reversal up. 2, dia counter uptrend. Sekarang ni dia reversal up tak? Dan dia uptrend tak? Sekiranya tidak, belum sesuai untuk kita swing. Kita kena refer weekly dulu. Dan selalu saya buat lukisan ambil kat sini. Okay. Lepas tu kita ambil saluran selari channel tu, tarik je. Okay, yang ni sebab sebelum ni saya tak buat. Saya buat yang bukan dark mode. Sekali dia kata nak dark mode pula dah. Tu yang jadi. Oh, ini background. Alright. So sebenarnya dia ada keadaan counter yang downtrend. Dan kalau kita nak zoom yang sini, nampak dia ada start stable, start nak buat rejection daripada turun. Yang ni ada turun, ada rejection. Sini ada bullish. Okay, then you can ambil lah dekat sini. Area sini kita boleh ambil sebagai ranging. So apa yang perlu diperhatikan untuk orang yang nak entry swing, tunggu dia bahagian breakout sini. Bawah dia dah cross up, right? Stosh dah cross up. Okay. Volume belum mengatasi volume sebelum. Kolam dah siap. Kolam dah siap cantik. RSI belum atas 50.
RSI kalau kita nak momentum bullish kena atas 50. So dia tak ada lagi tanda untuk naik kecuali stop sahaja, which is stop sekarang menunjukkan biru di atas merah. Lain-lain tak ada, belum breakout lagi. Okay, so counter ni perlu tunggu breakout dulu untuk reversal up. Tengok dulu RSI atas 50. Stop dah selamat, ni dah selamat. Volume mengatasi yang sebelum. Harga breakout ke atas. Traffic light tengok biru pula, merah kena cross up, kuning buat traffic light. Merah cross up, kuning dan hijau kat bawah. Jadi macam ni, merah, kuning, hijau, baru kita boleh entry. Kita tengok pula dekat daily. Weekly tak menunjukkan dia boleh naik lagi. Bagaimana pula dengan daily? Daily okay. Saya nak delete ni. Mana dia? Okay. Alright. So, untuk daily kita tutup dulu. Apa yang kita boleh nampak kat daily? Satu, kita draw. Ini ke bawah. Draw. Downtrend settle. Sekarang dia berlaku sideways. Dia berlaku sideways dekat sini. Dia bermain-main, harga naik turun dalam ranging. Ranging tu kotak atas, kotak bawah, kotak atas, kotak bawah. Kalau nak, kita boleh letak sebab satu lagi, which is dia punya middle. Kalau pakai yang ni, automatic ada middle lah. Automatic ada middle, ni adalah middle dia. Okay, so harga trade di dalam ranging kotak yang besar, tapi di atas middle. Dia akan cari apa? Sekiranya dia bocor middle, dia akan cari lower. Okay, range ranging dia ada upper ranging, okay. This one upper ranging, clone dia. This one middle yang dot-dot bawah tu middle ranging, and then yang paling bawah tu adalah lower ranging, low ranging. Right, so ini lower ranging. Sekarang orang intraday dia boleh ambil peluang beli kat area sini, TP area upper ranging. Alright, orang yang nak swing dia perlukan breakout atas upper ranging untuk dia swing. Okay, dapat? Okay, sekiranya harga jatuh di bawah lower ranging, dia akan buat downtrend. Sekiranya harga bergerak di atas upper ranging, dia naik atas upper ranging, dia akan buat uptrend. Bila harga di atas middle ranging, kita boleh ambil peluang untuk rempit ataupun SMTM lah. Nak intraday pun kita akan berbalik kepada 50 minit atau 5 minit, ikutlah. Adakah dia di dalam ranging? Adakah dia buat traffic light? Sekiranya tak, okay, sekiranya dia tak cantik apa-apa pun, kita tak akan ambil dia. Okay, kita tak akan write dia. Boleh hide dulu tak? Alright. Okay, apa itu nampak dekat 50 minit? Harga uptrend, buat traffic light. Lepas tu dia dah start start menunduk. Dia start menunduk, tapi belum bocor line kuning. Tapi kat sini dia dah cross ke bawah. Kita kena jual. Kita ada satu support yang kuat, which is SMA 200. Sekiranya bocor, kena keluar. Sekarang ni dia bocor ke tidak? Jawapan dia bocor, so kena keluar. Kalau kita guna yang 50 minit, memang macam tu je lah. Satu peluang keluar kat sini, ada sell signal, boleh keluar. Bila mana, kalau siapa yang belajar
Saya peminat bola So adalah alert bola. Okay, dia naik hijau kan. Okay, nampak ada satu stopper. Ada penghalang dia, tak mau naik. Candle ni jahat lah. Candle jahat, dia stop daripada naik. So kena hati-hati. Tengok seterusnya adakah dia harga pun daripada bawah candle ni. So kalau ya, keluar. Macam ni harga turun. Dan dia sangat jahat. Tapi ada orang baik kat sini hijau. Dia cuba stop daripada harga terus junam. Dia nak buat reversal. Apa yang perlu kita tahu, kita perlu tunggu dia buat betul-betul reversal. Candle ni kena makan balik candle yang bearish tu. Dekat area sini baru boleh masuk lah. Siapa yang masuk sini orang yang kamikaze lah, berani mati. Kalau ikutkan dia kena makan bearish yang buat dia junam tu dulu, baru dia boleh entry area sini. Walaupun lambat tapi lebih selamat. Biar lambat asal selamat. Kalau masuk terlampau segera, main dindong-dindong 1 bit 2 bit tak dapat untung pun. 1 bit ni kau tak bergerak pun, baru nak beli terpaksa jual. So better kena buat tindakan yang bijak lah. Bukan kita beli kat harga atas kita akan rugi. Kita tak saut kat bawah. Dia ni paling terror, dia saut kat bawah sampai kat atas je boleh pergi. Sebenarnya dia orang yang ambil risiko yang sangat tinggi. Macam mana dia nak pastikan betul-betul harga tu nak start reversal, dia tak tahu pun. Okay, dia main agak je, main hentam je. Okay? Sebab selalunya kita at least ada confirmation seterusnya yang dia harga nak naik. Cuma kalau orang ni confident sebabkan satu candle ni nampak ada stopper dia terus masuk, dia kata selagi tak kena yang hujung bawah ni dia takkan turun, takkan jual, then terpulang pada dia. Bukan boleh kata dia orang saut awal ni dia orang bijak, tak bagi saya orang yang bijak tu dia ada satu decision yang kuat, yang solid. Kenapa dia masuk, macam ada berapa yang nak support dia. Contoh macam ni bagi saya lah bagi saya. Mungkin ada orang rasa kat sini lah orang paling bijak nak beli. Bagi saya better dia dah semua start cross up, dia pun dah start makan candle yang sebelum. Sini pun nampak traffic light ada atas 50 dan 100. At least kita tahu dia ada buat satu uptrend yang kuat lah. Atas 50, atas 100, dia akan kuat, dia akan pergi cari SMA 200. At least kita boleh baca macam tu lah. Walaupun tak seuntung yang ni, tapi dia punya risiko tak sekuat orang yang beli kat sini, right? Tapi kan untuk 50 minit nampak dia sedang membuang lah. Macam ni saya kata, bila dia turun kita jangan beli lagi. Walaupun kita nampak dia dah dekat SMA 200. Tapi kita nampak lain-lain 50 lah, EMA 50 lah, EMA 100 lah, ataupun gun ke, jangan sampai dia start nampak dia tanda-tanda nak reverse up baru boleh masuk. Dengan dekat bawah pun semua start cross up dan volume mengatasi volume yang sebelum ni. Line ni dia berjaya breakout. Okay, saya tengok yang saya pusat. Ada Ion, Sensoft, Getronic, Iconic tengah jual tapi dia ada counter yang untung 1 minggu nampak reversal tak. Iconic ni counter, kalau tak silap saya lah, counter politik. Mungkin boleh goreng. Tak nampak apa-apa ciri yang menarik Tengok Ion, kok ada orang nak membeli belah. Dia counter ni memang di atas SMA 200 RM440 ni SMA 200 dia, dan dia get up. Ada nampak ciri-ciri yang menarik sebab dia turun naik, high high low. So dia adalah counter yang trend yang sihat. Cuma dia pergi dari segi dia punya oscillator ke bawah. Harga naik atas, harga bergerak naik, oscillator bergerak menurun. So kita agak takut lah. Kita tengok 50 minit. Boleh juga tengok candle 2 hours ataupun 1 hours 50 minit
traffic light masih okey, masih nampak menongak dan ada minat belian di counter strong uptrend di atas 50, 100 dan 200. Nampak menarik untuk dari segi trending kalau kita tengok trend following dia cantik kalau ikut EMA saja cantik Kalau kita tengok RSI okey, atas 50, 65 acceptable. Stoch tak kuat. Okey, stoch nampak ada jualan maksudnya berlaku beli jual beli jual. So sebab tu yang tu mungkin seller mengatasi sikit pada pukul 4 hingga 5 tu ada orang take profit lah mungkin kan. Lepas tu tengok ada orang beli, nak tutup tu ada orang nak beli. Tengok sekejap kita tengok 5 minit. Okey, ada orang jual beli sebab orang ambil profit hari Jumaat. Tapi last minute tu ada orang still sauk lah Kita tengok sini still ada orang beli. Ni tanda hijau ni still ada orang beli lah. Stock pun dah start cross up. Sebab nak daily kan. Kita tengok daily nampak dia kalau ikut trend ni sahaja nampak dia cantik. Stock tak cantik. Kita tengok weekly sah. Dia counter yang reversal dan uptrend counter yang reversal merah dah cross up kuning, lepas tu candle dah nampak macam ni. Kita tutup je ini. Okey, apa kita boleh nampak kat sini? Memang kalau kita buat yang besar, kotak yang besar, dia dalam ranging yang besar. Tapi kalau kita zoom in dia adalah ini. Kita zoom in dia dah breakout lah. Dia sedang buat uptrend dia sedang buat uptrend. Okey. So satu counter yang agak menarik, counter yang kita macam ni lah, ciri-ciri yang kita nak cari, dia bergerak ke atas. Ini stopper, harga turun-turun. Ada satu budak kecil, dia doji, dia mula-mula di decision dia buat stopper, dia tak nak turun dah. So dia buat sini satu support yang kuat kat sini lah, area 1260. Okey, lepas tu next candle bullish, the next candle pun bullish. So kita boleh entry kat sini area 1395 sebab dia dah buat satu confirmation yang dia dah nak naik. Okey, kat sini nampak dia dah nak naik. Kalau kita pasang indi, nampaklah nanti akan ada berlakunya cross up merah kuning. Alright. Kalau tunggu buy ada kat sini lah. Buy dia lewat sikit. Dia kat sini merah cross up kuning dan touch hijau. Buy kat sini pada 15 Ogos. So kalau ikutkan yang weekly, dia baru nak start reverse up. So dia adalah counter yang agak menarik. Stoch biru atas merah, kolam dah siap untuk swing. Yes, nampak potensi untuk swing agak menarik. Okay, untuk swing nampak dia menarik. Cuma nak kena cari entry dekat time frame kecil. Daily dia trend following nampak cantik. Okay, cuma stoch dan dia punya oscillator nampak dia menurun. Okay, kalau ikutkan kita buat balik high low kita tandakan. Okay, dia buat high low. Okay, another high low. Faham tak? Okay, dia naik turun, naik turun, naik. Dia punya turun ni tidak turun mengatasi yang dia tidak turun melebihi yang lower yang sebelum. Dia ni pun turun tidak melebihi lower yang sebelum. So counter ni adalah strong uptrend. Okay, dia dah touch lower channel, dia cari middle channel lah selalunya. Kalau berjaya breakout middle channel, ada potensi untuk cari upper channel. Alright. So counter ni adalah counter yang uptrend. Peluang nak beli dekat mana? Bila dia start nampak dia rebound kat sini dan dia bagi bullish, yes. Kalau kita tanda menggunakan channel lah. So nampak setiap kali dia turun, kita buat satu kita tarik, nampak dia dah keadaan uptrend. So kita tahu dia akan ada peluang rebound sini naik, akan ada rebound lagi. Okay, nampak ion untuk swing, nampak dia counter yang menarik. Alright. So 50 minit boleh cari entry. 50 minit kan time frame yang kecil lah. Time frame yang kecil kita boleh cari entry. So sekarang belum lagi, tak ada tanda lagi. Bila stoch dah start cross up, RSI cantik.
Yang ni penampak start cross up. Volume bercantik, volume berjaya mengatasi volume yang sebelum sebelum ni dia still stable mesti ada minat belian kat sini. So kalau ada orang beli esok, so kita boleh try bismillah. Nak buat, nak masuk kena ada dekat mana kita nak keluar exit plan, kena ada stop loss dia kat mana. Kalau tak tahu sangat, isi je current price, dia ada bagi suggestion stop loss, dan dia ada support. Kita boleh juga jual bila bocor support. Okay, katalah macam ni bocor 25 sen, kita boleh decide untuk keluar. Alright. TP adalah bila kalau kita jenis yang swing lama, boleh gunakan daily. Okay, guna daily, pasang GBS intraday. Once dia dah start cross ke bawah menunduk, cross ke bawah menunduk, merah cross ke bawah, terfilat terbalik atau candle pun bearish, kita keluar. Okey. Yang dia ada uptrend ni biar dulu ride saja. Bila dia start cross ke bawah, keluar. Itu cara ride the trend lah. Ride the trend sampai trend patah. Ride the trend nanti it bend tu patah lah. Itu kalau orang swing lalunya dia ride sampai patah. Ataupun boleh guna siapa yang biasa dengan Bollinger Band, siapa yang biasa dengan Bollinger Band saja boleh trade menggunakan Bollinger Band saja. Okey, saya tak buka apa Bollinger Band, lower Bollinger Band, basis tu adalah middle Bollinger Band. Okey, tutup semua ni. Okey, yang trade menggunakan Bollinger Band pun boleh juga. Selalunya orang yang trade Bollinger Band, once dia dah bocor middle ni Bollinger Band, dia keluar. Right. Ni sebagai contoh lah. Counter ni tak berapa nak patuh Bollinger Band sangat. Dia tengok ni dia bocor tapi dia naik balik. Selalunya kan counter yang sihat, yang kena backtest dulu. Sebab itulah kita perlu ada buat backtest ataupun kajian counter-counter, sebab kita boleh tengok dia adalah perangai yang setia pada Bollinger Band ke atau tak. Selalunya counter yang orang swing, bila dia naik atas Bollinger Band, kita beli. Right, selagi dia tak bocor middle Bollinger Band ni. Okay, kat sini dia bocor, kita jual. Tapi masalahnya counter ni, sini dia bocor dan apa yang berlaku, dia naik balik. So dia tak berapa nak patuh sangat. Cuma bolehlah nampak dia sekarang di atas Bollinger Band. Elok ngam-ngam atas Bollinger Band, nampaklah dia boleh ride. Cumanya dia ada jahat lah, nampak perangai dia pernah buat jahat. Yang ni pun sama, lepas tu dia naik balik. Dia taklah baik sangat. Yang ni dia baik, dia sentuh, dia naik. Okay, Bollinger Band saja pun boleh. Ada orang trade menggunakan Bollinger Band saja. Orang swing selalunya memang dia naik atas middle BB baru dia belilah. Kenapa middle BB? Sebab dia adalah 20 hari yang sebelum. Middle BB adalah SMA 20. SMA 20 ataupun moving average 20. Maksudnya kalau kita tengok kat daily, dia adalah average 20 hari sebelum. Dia adalah momentum yang agak kuat kalau kita nak ride. Selain daripada menggunakan EMA 50. EMA 50 dekat mana? Persilangan EMA 50 adalah satu petanda kuat untuk kita swing. Boleh tengok dekat sini juga. Okey. Okey, kalau kita tengok based on Indie, Indie Trade Detail, dia ada bagi tahulah kat sini adalah watch list. Kalau ikutkan dia dah suggest untuk masuk lah. Support, resistance, collection area kat mana. Lepas tu kita boleh tengok 50, EMA 50 RM1.42. Lepas tu kalau EMA 21 RM1.43. Kalau 20 sen ni kan 143, 142 tu range area yang cantik untuk kita belilah. Dekat area sini boleh jadikan support juga. RM1.42 boleh dijadikan sebagai support terdekat kita, iaitu adalah EMA 50. Okey. Siapa yang ada GBS Trade Detail boleh just tengok situlah. Ataupun ride guna band ni lah. Selagi dia atas band tu, ride saja. Okay. Kalau dia dah start band merah, kena keluar lah. Okey. Bollinger Band dia kat sini pun, kalau pakai Bollinger Band di sini pun, kalau hijau kat luar tu nampak hijau tu, dia still positif. Okey, baru saja positif lah.
Yang kat sini pun dia akan menunjukkan cross up 20 cross up 50. Sini adalah startnya uptrend berlaku walaupun dia dindong, tapi cross up berlaku kat area sini. Collection dekat area sini. Boleh belilah untuk swing. Kalau yang main short term, untuk short term tu seminggu 2, dia selalunya cari 7 cross up 21. Dekat sini ada 7 cross up 21. Selalunya orang yang ni dalam 2 minggu lah dia hold 2 minggu. Katalah dia beli kat sini, dia jual lah. Lepas 2 minggu dia jual lah. Seminggu atau 2 minggu sajalah orang yang short term swing, tapi dia short term saja. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu macam tu. Kurang daripada sebulan. Kalau 20 hingga 50 lebih daripada sebulan lah. Sebulan hingga ke 3 bulan. Ada boleh swing kalau dia di atas SMA 200 boleh swing sampai 6 bulan hingga setahun. Ni kalau dia dah break out atas SMA 200 tu 200 hari. So kalau dia berjaya melepasi resistance 200 hari, 20 dah cross up 50, cross up pula atas SMA 200, selalunya boleh swing sampai 6 bulan hingga setahun. Itu untuk orang yang investor lah. Selalunya kalau orang yang swing lama-lama ni, dia kena tengok sekali-sekali fundamental analysis, adakah company tu akan beri untung, adakah dia ada future value, counter yang akan kita tengok company dia ada boleh buat projek-projek yang menarik banyak-banyak buat keuntungan, QR report cantik, dan bolehlah pertimbangkan untuk invest 6 bulan setahun ke atas dan juga counter tu tengok juga ada bagi dividen ke tidak. Selalunya kalau orang yang ambil EMA 20 cross up 50 cross up SMA 200 dan dia nak swing lebih 6 bulan, itulah dia terpaksa kena tengok FA jugalah, fundamental analysis company itu sendiri macam mana, adakah dia positive income, lepas tu adakah dia counter yang bagi dividen juga. Kita sambil-sambil kita tunggu 6 bulan setahun tu dia dapat dividen, sedap lah juga gitulah. Yang setakat nak swing sekejap-sekejap boleh cari 7 cross up 21. Ambil daripada bawah, kolam siap. Bila kolam dah siap, cross up ke atas, touch cross up biru atas merah atas 20, atas 50. Bismillah lah bila ke atas dah start cross up. Bismillah. Nampak di atas middle BB tu, bismillah. Swing lah seminggu hingga 2 minggu. Untuk mungkin dapat 5-10% macam tu. Okey, saya rasa sampai sini saja. Melalut banyak sangat dah ni. Tolong doakan kesihatan saya, dan tolong doakan saya dapat membantu lebih banyak lagi lah ilmu apa benda yang saya dapat share lagi. Saya pun kena study sebab banyak stok dah ni, nak kena study balik dan kena tambah ilmu jugalah. Kalau ilmu yang sama je, tak ada apa yang nak berkembang lah. So kena tambah ilmu. Saya pun nak kena tengok keadaan juga, nak trade lah tengok keadaan, sebab saya beras stok seminggu 2 ni saya stok. Saya tak tengok market, saya tak sihat nak tengok market. Kalau tengok dia jadi pening macam mana, tak tahu nak cakap sebab dia alahan ni, tangan kaki habis semua kena, dia macam tak sedap, memang tak boleh nak buat apa. Itu masalah saya. Tak apalah, kita sampai sini saja. Semoga semua dapat trade dengan consistent profit, dengan trading plan kena ada trading plan, dan teruskan belajar, jangan give up, dan jangan masukkan modal yang banyak. Untuk beginner jangan masukkan modal yang banyak, kena praktis dulu, kena banyakkan belajar, kaji dulu. Dah yakin nanti dah consistent profit, baru boleh masuk modal yang banyak, modal yang lebih besar. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya lupa lah, saya kena promote. Siapa yang nak belikan indikator, nak membeli indikator dan screener dan join support group saya, boleh berbuat demikian dengan pergi ke Telegram Game Borak Saham. Boleh dapatkan RM100. Boleh join group saya, boleh dapatkan indi screener, boleh join library nota-nota video saham. Dan sebagai support saya jugalah, itu boleh buat demikian dekat Telegram Game Borak Saham. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.